Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu komponen yang kita sering jumpa pada papan litar, namun ramai yang tak tahu apa fungsi dia, apa nama dia, apa kegunaan dia, dan bagaimana memeriksa dia. Kadang-kadang kalau kita periksa guna multimeter, kita ditipu multimeter. Okey, bagaimana kita ditipu multimeter nanti saya tunjukkan kepada anda. Okey, komponen yang saya maksudkan hari ini ialah induktor. Okey, nampak ni induktor. Ni induktor Okey, dia kelihatan seperti transformer. Okey. Ni induktor. Ini induktor. Kalau anda lihat papan litar power supply komputer lagi banyak. Nampak ni? Induktor. Dia kelihatan seperti toroidal transformer. Okey. Dan ini juga induktor. Nampak? Kecil ni. Ini yang besarnya. Ini yang lagi besar. Kalau kita lihat pada papan litar induction cooker lagi besar. Ada yang kecil punya. Okey, saya tunjukkan kepada anda. Ini papan litar TV berjenama LG Okey, saya nak tunjukkan kepada anda. Nampak ni dua biji yang berwarna hijau ni. Sekali pandang dia kelihatan seperti perintang, betul? Anda lihat ni semua kelihatan seperti perintang. Tetapi di sini sebenarnya ada 3 komponen yang berbeza. Okey. Yang hijau ni induktor. Yang ni perintang. Yang kuning ni, nampak ni, yang kuning ni ini kapasitor. Okey. So, bagaimana saya tahu itu adalah kapasitor, induktor ataupun perintang? Kita lihat pada label dia. Okey, saya cari yang lebih jelas. Ini jelas. Nampak ni warna hijau ni. Induktor dia dilabel dengan L. Nampak sini? L505. Okey. Kalau huruf pertama tu L, itu adalah induktor. Kalau huruf pertama itu R, nampak sini? R, resistor, ini perintang. Kalau huruf pertama dia C, nampak sini C, 512, C di depan, itu adalah kapasitor. Okey. So, jangan lihat macam ni yang ni tadi ini label tak nampak anda kata ini semua perintang, bukan okey. Lihat pada label. L ialah induktor, R ialah resistor, itu baru perintang. Kalau C, nampak ni C, ini adalah kapasitor. Okey. So, kita dah tahu bagaimana kita nak mengenal pasti sama ada dia adalah induktor. So, induktor biasanya dilabel dengan L. Saya tunjukkan yang ni pula. Nampak ni L301 L ini induktor. Okey. Yang ni L4, nampak sini L4 ini induktor. Okey. So, anda dah tahu bagaimana kita nak mengetahui pasti dia adalah induktor. Kedua, okey, induktor apa fungsi dia? Apa kegunaan dia? Okey, kalau kita nak tahu fungsi ataupun kegunaan dia, sebelum tu kita kena tahu apa itu induktor. Okey. Induktor biasanya dia kelihatan seperti ini. Nampak coil kecuali yang kita nampak pada papan litar TV tadi itu yang jenis kecil punya dipanggil axial inductor. Okey. So, dia sebenarnya seperti transformer di mana dia digulung. Dia guna wire yang dia guna ni bukan wire biasa, wire yang kita ambil dari kabel buang penyalut kita guna. Tak boleh dia kena guna wire yang ada disalut dengan penebat dan biasa dipanggil enamel copper wire. Okey. So, dia ada penebat di luar dan dia digulung pada core. Biasa dia guna ferrite Okey. So, yang ni saya ada kata tadi yang kecil ni dia juga induktor. Nampak ni dia ada gegelung wire dan
ada core dia guna ferrite, biasa guna ferrite. Okay. So sebenarnya induktor ni saya dah kata tadi dia macam transformer, cuma gegelung yang digelung ataupun digulung pada core. Okay. So biasanya kalau transformer dia punya gegelung banyak, yang ini tak banyak. Okay. So dia adalah gegelung yang digulung pada core. Okay. So kalau kita nak periksa, kita boleh guna multimeter. Okay. Sebelum tu kita kena tahu ada banyak jenis induktor. Ada yang 2 terminal. Okay. Saya tunjukkan yang ini 2 terminal saja. Okay. Sini dan sini 2 terminal. Ada yang banyak. Okay. Yang ini nampak ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 terminal. Yang ni juga 4 terminal. Okay. So 2 terminal dengan 4 terminal, beza dia ialah 2 gegelung dan 1 gegelung. Kalau dia 1 gegelung, kita cuma ada 2 terminal. Contoh macam ni. Okay. Ini 1 gegelung. Nampak? 2 terminal saja. Sini dan sini. Okay. So kalau ada 4 terminal, dia ada 2 gegelung. Okay. 1 di kiri, 1 di kanan. Nampak ni Okay. So ini pun sama. 1 di kiri, 1 di kanan. Okay. So tak perlu risau tu. Cara untuk memeriksa dia ialah kita periksa keterusan. Okay, saya ambil contoh yang paling mudah. Yang ni. Ini pada papan lita induction cooker. So di bawah dia ada 2 sambungan saja. Ini 2 terminal. Jadi apa yang anda buat, anda ambil multimeter, laraskan kepada bahagian buzzer ataupun rintangan. Saya biasa guna rintangan sebab buzzer kadang-kadang menipu kita. Nanti saya ceritakan bagaimana dia menipu. Okay. Kita uji dulu ada keterusan dan kita ukur. Okay. Saya ukur. Nampak? Dia ada keterusan, bermaksud dia elok. Okay. So selama saya baiki peralatan elektronik, jarang induktor ini rosak. Saya cuma jumpa sekali saja induktor ini rosak. Dan apa yang berlaku ialah dia terbakar sebab panas melampau. Okey. Kalau anda tak lihat dia panas melampau, anda ukur ada keterusan, induktor itu elok. Okey. Dan di sini dia juga induktor. Okey. So dia ada 2 coil, satu di kiri dan satu di kanan. So anda lihat di bawah sini, satu di kiri, satu di kanan. So anda ukur keterusan dia. Okey, saya tunjukkan lagi. Nampak di sini. Okey, ini dan ini. Multimeter bergerak, ada keterusan. So dia elok. Ini dan ini. Okey, dia 2 gegelung. Kalau anda ukur yang ini dan ini, dia tidak ada bacaan. Sebab apa? Dia memang tidak bersambung. Okey, sebelum anda periksa, anda kena tahu gegelung tu disambung dari mana ke mana. Okey, yang ini di sini ke sini. So anda ukur. Kalau ada keterusan, dia elok. Okey, itu cara dia. Dan kalau anda guna multimeter digital pun sama. Anda boleh laras. Saya biasa guna buzzer. Okey, buzzer. Kalau dia bersentuh, ada bunyi. Betul? Okey, saya ukur. Okey, induktor di sini. Kita sentuh, ada bunyi, bermaksud dia elok. Okey. Tapi kadang-kadang multimeter menipu kita. Bagaimana? Saya tunjukkan kepada anda. Ini multimeter analog saya. Okey. So, saya laraskan kepada bahagian buzzer. Kalau dia bersentuh, ada bunyi, betul? Okey, sekarang saya ukur induktor. Tadi saya ukur sini dan sini ada keterusan, betul? Sekarang saya guna fungsi buzzer, tak ada bunyi. Okey? Ini yang saya maksudkan. Multimeter menipu kita. Saya tak pasti kenapa. Mungkin cara kerja multimeter analog berbeza. Okey, sekarang saya ubah ini kepada bahagian keterusan. Okey, anda lihat multimeter bergerak. Okey, kalau kita sentuh terminal, dia pun bergerak. Sentuh pada induktor, dia pun bergerak. Namun kalau saya laras kepada bahagian buzzer, kita sentuh, okey, dia ada bunyi. Tapi bila disentuh kepada induktor, tak ada bunyi. Okey, itu yang saya katakan kadang-kadang multimeter menipu kita. Okey.
So, untuk pengetahuan anda, induktor digunakan pada bahagian yang melibatkan arus ulang-alik. Okey, arus ulang-alik. Arus terus saya jarang lihat. Okey, contoh dia di sini kita lihat. Ini elektrik masuk. Arus ulang-alik masuk. So dia guna induktor ni sebagai filter. Okey. So satu lagi kita boleh jumpa induktor ni dalam speaker lama. Okey, speaker lama. Contoh speaker lama, dalam sebiji speaker tu dia ada woofer, dia ada mid, dia ada tutor. Kalau tutor dia orang sambung dengan menggunakan kapasitor supaya frekuensi yang rendah itu semua dilenyapkan. So hanya frekuensi tinggi yang tinggal. Kalau mid juga guna kapasitor, namun nilai kapasitor berbeza. Tetapi kalau speaker woofer dia sambung induktor. Okey. Induktor fungsi dia menapis yang frekuensi tinggi itu, so yang tinggal frekuensi rendah. Jadi anda akan dengar bunyi bunyi bass lebih kuat. Okey. So cara untuk mengukur induktor kita perlukan multimeter khas. Okey, unit induktor ialah dalam millihenry ataupun microhenry. Okey, so sini saya ada satu alat yang boleh mengukur induktor. Okey, nampak sini yang berwarna hijau ni, yang ni saya ambil dari papan lita tadi. Ini induktor. Okey, jadi kita tekan dan kita lihat apa keputusan dia. Okey, nampak tu rintangan 1.8 ohm dan dia bagi tahu ini induktor. Nilai dia adalah 0.01 millihenry. Okay, so anda tak perlu risau benda ni. Kalau anda nak baiki barang, apa yang anda harus lakukan seperti saya tunjukkan tadi, guna multimeter, ukur keterusan. Janji ada keterusan, dia elok. Kalau tiada keterusan, dia putus. Okay, untuk pengetahuan anda, sejak saya berjinak dengan elektronik ni, cuma satu saja induktor yang rosak saya jumpa. Dan anda boleh lihat papan lita akan hitam, terbakar. Apa yang berlaku ialah dia panah melampau, penyalut dia lebur. Jadi dia short circuit ataupun lita pintas dan menghasilkan haba serta merosakkan induktor tersebut. Jadi kalau anda tak lihat papan lita berwarna hitam, anda ukur ada keterusan, itu induktor yang elok. Okey, boleh? Selamat mencuba.